إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga ke waktu ini masih lagi kesempatan yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita setelah kita dapat menunaikan sembahyang maghrib, kita ikuti pula dengan kuliah kita. Dan ayat yang kita baca tadi ialah ayat yang ke-36 daripada surah An-Nisa. Kesempatan itu saya ambil berkebetulan gamak malam ni mungkin malam yang ke-20 atau yang ke-21 Syawal. Saya mohon ampun, maaf zahir batin, sepanjang kita beri kuliah tahun yang lepas mungkin ada di antaranya yang tidak menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan itu datang daripada Allah, saya tidak perlu minta maaf. Yang saya nak minta maaf itu kalau kelancaran mungkin datang daripada nafsu saya sendiri. Itu yang saya minta ampun, minta maaf zahir dan batin. Oleh kerana kita di Malaysia ni sambut hari raya 1 bulan, kadang-kadang lebih, sebulan pun masih lagi kononnya sambut hari raya. Hebat betul kat Malaysia ni, tentang sambutan apa jua pun semua negeri kita yang hebat. Kalau semasa saya belajar di India dulu, hari raya disambut 1 hari je, tak lebih tak kurang. Saya cerita ni memang 1 hari. Sebab apa? Hari pertama itulah makanan istimewa. Kalau yang biasanya dibuat daripada tepung atar, buat parata daripada tepung atar. Tapi kalau hari raya yang pertama tu biasa tepung gandum. Jadi tepung gandum ni mahal sikit, sebab itu saya kata istimewa. Dia dengan kimah, kimah ni bahasa Urdu daging cincang kecil-kecil tu dimasak. Dia daripada itu, kalau besoknya dah tak ada lagi dah istimewa macam tadi. Kalau buat chapati tu kacang dal lah dia punya, cecah dia. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Tuhan Allah beri kita kelebihan, keistimewaan, baik rezeki dan juga itu dan juga ini. Alhamdulillah. Jadi sebagai sambungan daripada sebelum kita sambut hari Ramadan dan bulan Syawal, maka kita baca ayat yang ke-36 juga. Pangkalnya telah saya hurai. Untuk nak lebih memudahkan kita memahami seterusnya, kita hurai daripada pangkal. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu sembah akan Allah dan jangan kamu sekutukan dengan dia suatu jua pun. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jam. Dan terhadap 2 ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Demikian juga hendaklah kamu berbuat baik kepada kaum keluarga yang terdekat.
Demikian juga anak yatim, orang miskin. Dan demikian juga tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, sahabat yang di samping. Wabnis sabili wa ma malakat aymanukum, dan demikian juga hendaklah kamu berbuat baik terhadap anak jalan. Dan demikian juga orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahura. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak suka kepada orang yang sombong sikap dan juga sombong perkataan. Satu ayat kita baca dan kita akan hurai. Baik. Hendaklah kamu sembah akan Allah. Tegakkan oleh kamu ibadat semata-mata kepada Allah, Tuhan asa tunggal adanya. Dan hendaklah kita menyedari pula setiap daripada diri kita ini ialah abdun. Bila kita sebut abdun, artinya ialah hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ialah ma'bud. Makna ma'bud ialah tempat kita menghadapkan akan sembah. Bila kita menyedari akan itu semua, fahamlah kita bahawa setiap daripada niat kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita dan juga perkataan kita di bawah pemerhatian, di bawah telekan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang-orang yang beriman, dia berusaha sedaya upaya untuk menghindarkan sesuatu yang boleh menjadi sebab kemurkaan Allah lalu dikira sebagai dosa, dan berusaha pula dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni tak lebih daripada dua sahaja. Yang pertama sekali ialah baik, yang kedua ialah jahat ataupun dosa dan juga pahala. Itu dia dalam hidup kita. Kemudian daripada itu, tadi telah saya hurai ataupun beri makna, wa'budullah, hendaklah kamu sembah akan Allah. Kalau mengikut daripada segi sudut bahasa, tidak begitu tepat. Walaupun demikian, saya tidak kata salah, sebab sudah menjadi kebiasaan kita terjemahkan, wa'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah. Memang sulit dan sukar sekali kita nak terjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa kita. Kadang-kadang tidak menepati kehendak daripada bahasa bangsa itu sendiri. Saya dulu ambil buat bachelor dalam lorah bahasa Arab. Memang sukar sulit kita nak mensesuaikan, kita terjemah bahasa Arab ni ke dalam bahasa Melayu. Cuba lihat, kalau kita katakan wa'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah, padahal sesama manusia pun kita kata sembah juga, raja pun kita kata sembah juga. Semasa saya belajar di India dulu, tak semacam hari ini, 40 tahun yang lepas, anak-anak kita hari ini belajar kat luar negeri, surang-surang satu handphone di tangan. Daripada luar negeri, anak saya tu boleh tunjuk muka dia depan kita. Tapi semasa saya dulu, hubungan hanya dengan surat sahaja. Lalu ringkas saya nak cerita, dalam surat itu saya kirim kepada abang saya, bukan kepada bapa dan mak saya. Sesudah apa yang kita kehendaki, kemudian daripada itu penutupnya, lalu pun kita tulis di sana. Saya tulis, sampaikan sembah salam adinda kepada ayah dan juga bonda. Makna kita gunakan perkataan sembah. Tapi dah saya sebut tadi, saya tidak mengatakan itu satu kesalahan, sebab itulah biasa diterjemahkan. Tapi kalau kita artikan wa'budullah itu dengan arti beribadatlah kamu kepada Allah, rasanya itu lebih tepat. Kenapa sebabnya?
sebab perkataan ibadat tidak kita gunakan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi. Tadi telah kita katakan bahawasanya setiap daripada niat kita, langkah kita, gerak geri kita, perbuatan kita, perkataan kita di dalam telekan pemerhatian Allah, maka fahamlah kita bahawasanya segala sesuatu tidak lepas daripada hukum Allah. Tak lepas daripada hukum Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyabtinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kalau nak rujuk sahabat-sahabat dalam surah Maidah ayat 49, cuba kita tengok makna dia. Hendaklah kamu menghukum di antara manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu mengikut akan hawa nafsu mereka, dan berhati-hati dan berwaspadalah kamu, jangan sampai mereka palingkan kamu daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Dan jika mereka yang berpaling, maka sesungguhnya tidak ada lain kehendak Allah melainkan akan menyeksa mereka daripada sebahagian daripada dosa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya kebanyakan daripada manusia adalah fasik. Nampak tak ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, kita tidak terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Dalam surah Nisa ini juga ayat yang ke-105, cuba tengok arti dia. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu sebuah kitab membawa kebenaran, iaitu Al-Quran, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah, bima arakallah, artinya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan kamu menjadi pembantu kepada orang-orang yang khianat. Nampak tak ayat ni? Kalau kita katakan jangan kamu menjadi pembantu kepada orang khianat, hendaklah dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa pengkhianat? Pengkhianat tentulah orang yang bukan nak kepada hukum Allah, terutama sekali orang kafir. Jadi Allah ancam, ya, sebahagian daripada orang yang mengaku Islam, jangan kamu menjadi pembantu kepada orang yang khianat. Kebetulan pula kita sedang membentangkan akan yang dipanggil RUU. Semua tahu, ya, RUU kita bentangkan. Ya, kita nak meninggikan martabat hukum syariat di Malaysia ini. Di sana kita akan nampak nanti siapa yang menjadi penyokong. Sepatutnya wakil-wakil yang ada di parlimen sana wajib dia menyokong. Bila kita sebut wajib, kalau tak sokong hukum berdosa. Ini bukan soal politik. Kadang-kadang orang cakap dah cerita politik. Ini bukan soal politik. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu jangan menjadi pembantu. Kalau orang kafir dalam politik kita nampak memang berlainan parti dia itu dan ini, tetapi dalam menghadapi orang Islam mereka akan bersatu. Kita dah orang Islam ni, itu yang kacau dia, ya. Yang mana kalau nak tegakkan Islam, yang sana setuju, yang sini tak setuju. Tapi kalau orang kafir, memang jelas mereka bersatu tentang akan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai yang telah saya sebutkan tadi, pokoknya ialah ibadat kepada Allah. Biasanya kalau hari Jumaat, khatib naik ke atas mimbar yang membaca khutbah,
bukan yang berkutubah. Kalau berkutubah kadang-kadang dia tak baca pun. Saya gamaknya semasa saya larat dulu naik atas mimbar, ya, mungkin sampai 50 kali tidak kurang kita naik atas mimbar, baik kat negeri Selangor ni, baik kat Pahang, baik kat Kedah, baik kat Pulau Pinang, kita pernah berkutubah, bukan baca kutubah. Gamak seumur hidup saya 19 tahun umur saya mula naik atas mimbar, sekali saja saya baca teks. Yang lain tu insya-Allah Allah berikan, ya, kecergasan akal fikiran kita. Tapi hari ini orang jumput pun tak larat dah. Yang lepas-lepas tu, ya, besok nak raya, nak tahu raya hari ini, maka di Perak sana kadang-kadang kita sampai ke Kedah sana, baca kutubah. Kat Pulau Pinang, kat Pahang kita pergi, orang jumput. Kadang-kadang Selangor ni dia tak terima kita, orang luar terima kita. Jadi apa yang saya nak sebut tadi, naik saja khatib atas mimbar, dia tidak lupa sebab pakai tag. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau nak rujuk ayat yang ke-56, ya, surah Az-Zariyat. Maksudnya atau artinya, tidak aku jadikan jin dan juga manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadat kepada aku semata-mata. Faham tak kita di sini? Kalau kita katakan bahawasanya, ya, ibarat kalau budak sekolah lah, dunia ni adalah sebagai pentas, sebagai sekolah, ya tak? Maknanya diuji. Jadi fahamlah kita bahawasanya kita duduk di dunia ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat lagi perkataan daripada William Shakespeare. The world is a stage and all its men is women a place. Kata daripada William Shakespeare. Artinya, sesungguhnya, kata beliau, dunia ini adalah sebagai pentas. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai pelakon dia. Jadi faham kita tak tadi kita sebutkan, mana dunia ni adalah pentas sebagai ujian daripada Allah. Pokoknya ialah supaya kita beribadat kepada Allah. Di samping Tuhan sebutkan tadi, kita pun boleh makan, kita pun boleh minum, kita pun boleh bersukaria. Tetapi pokok Tuhan Allah jadikan kita supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Isra ayat yang ke-36, insya-Allah, ya, kalau rujuk sana, kalau tak betul tengok lagi atas kiri kanan dia, tapi insya-Allah ayat 36. Dan janganlah kamu mengikut saja, kata Allah, ya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, padahal kamu tidak ada pengetahuan tentang itu semua. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahamlah kita, kalau kita tak tahu urusan agama, jangan kita pandai-pandai mengulas. Kadang-kadang kita baca juga kat dalam surat khabar, makalah-makalah, ya, artikel ditulis, ya, mengomen berkenaan dengan agama, padahal mereka bukan faham berkenaan dengan agama. Maka sebab itulah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mengikut sahaja sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu semua. Kita nak bercakap, biar kita mengetahui perkara yang sebenarnya, barulah kita boleh bercakap, apatah lagi urusan agama. Kerana Tuhan sebut tadi akan disoal. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, dan juga hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelaknya. Baik, itu dia, ya, wa'budullah, kita hurai.
Barulah datang lanjutan daripada ayat wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan dengan dia suatu jua pun. Zaman jahiliah dahulu, orang-orang jahiliah jadikan batu berhala, jadikan kayu, kemudian daripada itu diukir sebagai patung, maka mereka sembah. Kononnya untuk nak sampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 14 abad kita sudah terima Islam. 14 abad kita sudah terima Islam, yang mana sebahagian kecil daripadanya yang mana mereka telah menyekutukan Allah dengan cara yang tidak disedari. Maksud tidak disedari, yang lepas mungkin dah saya ulas, sebahagian daripadanya ada yang simpan keris peninggalan datuk nenek moyang, ada yang menyimpan badik ataupun pedang peninggalan ratusan tahun yang dahulu, lalu mereka pun asap dengan kemian. Kemudian daripada itu ia dimandikan dengan sintuk dan juga limau serta sabun. Konon kalau tak dilakukan yang demikian, dia boleh makan Tuhan. Padahal kita sebagai yang beriman, tidak ada sesuatu yang boleh menjejaskan akan kita kalau bukan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat tanya, bukankah pisau itu ustaz kata dia memotong? Bukankah api itu membakar? Memang betul, Tuhan Allah tugaskan pisau memotong, api membakar, tetapi ditugaskan oleh Allah. Bila-bila masa saja Allah boleh sekat sampai api tidak membakar, sampai pisau tidak memotong. Kerana memang kejadian berlaku. Nabi Ibrahim AS sebagai maklum kita ketahui, yang mana beliau telah dibakar. Bukan bakar biasa sampai setengah batu, panasnya pun masih terasa. Kalau kita bakar ikan duduk depan tu juga boleh, balik sana sini. Tapi Nabi Ibrahim tak boleh. Nak taruh begitu saja ke api, nak pakai lestik. Kerana apa? Setengah batu lagi sudah panas tak larat. Nak menahan panas, lalu mereka pun pakai lestik. Tetapi Nabi Ibrahim dengan kehendak daripada Allah, Allah larang api jangan membakar, sehingga habis unggun api tadi, Nabi Ibrahim keluar daripada api tadi dengan keadaan selamat. Malah Nabi Ibrahim duduk dalam api, patutnya kepanasan tapi beliau kesejukan. Jadi faham betul lah kita. Pokoknya memang api membakar, tapi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita juga gamak yang lepas hurai ayat ini. Di Meru sana ada satu orang yang cukup hebat. Dia tak load dengan senapang. Suatu ketika abang sepupu saya pergi sendiri, saya tak pergi. Suatu malam, dengan peluru, kalau orang kerja askar tahulah dia, peluru SG itu yang besar-besar ni. Dalam kelongsong. Arwah bapa saya dulu ada senapang patah. Jadi nak tembak burung putih, nak tembak burung punai, dikacip kecil-kecil peluru tadi, kecil-kecil macam beras. Masuk ke dalam tu, jadi tembak burung punai sesuailah. Matilah burung punai, sempatlah kita sembelih. Tapi kalau SG yang dalam kelongsong tu sampai 7, 8 biji, 10 biji, bukan nak tembak burung punai, tembak rimau ke, boleh. Jadi itulah dia. Jadi ini yang digunakan peluru SG tadi. Tengok dengan tu slide, tembak Tok Syekh tadi ni. Padahal Tok Syekh tadi sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, dia main gambus atau gambus tahu tak, macam gitar. Itu saja permainan dia. Tapi jangan gaduh, peluru tak load dengan dia. Tembak saja, kata abang sepupu saya, tengok saja peluru yang timah tadi jadi emping. Hebat betul nampak tak? Padahal biasanya
peluru ini memang akan membunuh. Patut belajar dengan Tok Syekh ni. Orang nak jadi askar tu patut dia. Ramai-ramai pakat-pakat nak sampai jadi general, captain, lieutenant, colonel dan sebagainya. Belajar dengan orang tua ni. Tapi ilmu dia, saya tak jamin. Ya, maksud saya tak jamin itu maknanya mungkin ilmu kebal ini luar daripada syar'i. Sebab ilmu kebal ni ada juga yang syar'i juga. Saya pernah cerita di sini dah. 13 Mei saya tuntut ilmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3333 kali. Tok guru saya bagi dulu. Ini tok guru betul ni, bukan macam tok guru tadi sembahyang pun tidak, puasa pun tidak. Ya, pada 13 Mei. 13 Mei tu umur saya lebih kurang 20 tahun ketika tu. Jadi kita pun tuntut ya ilmu tadi. Ya, tapi sebagai yang lepas mungkin pernah saya cerita, sampai hari ini saya tak berani nak diuji. Ya, takut-takut tak mampan nanti habis tembus dengan peluru. Tapi arwah ayah saya cerita, yang mana beliau belajar silat dulu memang diuji. Ujian dia cukup perit betul. Kenapa tidak, tuan? Habis saja silat tadi sampai kita belajar hari ini mungkin 4-5 bulan je. Arwah ayah dulu belajar silat, ya, 1 tahun baru selesai ilmu silat dia. Dan daripada itu, habis saja dah tamat ni, ujian paling akhir sekali, beri salam, Tok Guru suruh datang ke rumah. Besok petang datang ke rumah tadi, lepas asar. Jadi bapa saya pun 2-3 orang, dia datang rumah Tok Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji tak ada di rumah, kata isteri dia. Tapi dia suruh naik. Tunggu dulu. Naik saja rupanya di tepi pintu siap dengan parang dah. Ditakik dia, cuba bayangkan. Kalau silap hari bulan memang putus. Ya dah, ini ujian cukup berat. Jadi kawan dua orang lagi kata arwah ayah, dia naik dulu. Dia pop dibagi, alhamdulillah selamat. Yang 2 orang lain tak jadi naik, dia takut sebab diuji lagi. Jadi maknanya ujian itu cukup berat. Jadi saya tadi tuntut ilmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir ayat tadi 3333 kali kita baca. Sekurang-kurangnya kalau sekiranya kalau load pun, kalau orang tembak kita, pahala 3303 kali tadi insya-Allah Tuhan Allah beri. Tapi dalam ilmu orang belajar ilmu tariqat saufiyah, ilmu ni pun tak boleh. Padahal dalam syar'i boleh nak pertahankan diri, hukum yang tidak melanggar akan garis ya syar'iyah. Tapi orang tasawuf dia tak mau. Ada tujuan kata dia. Dia menuntut ilmu nak gagah. Patutnya tuntut ilmu kata dia nak cari keridaan Allah. Maknanya orang tasawuf dia tak mau juga begitu. Walau bagaimanapun saya telah menuntut ilmu itu. Jadi ilmu yang tadi tu saya galakkan juga kalau orang nak jadi askar, tapi saya tak jamin. Ya, sama ada benar ataupun tidaknya. Wala tusriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan akan dia, akan Allah dengan sesuatu. Kemudian daripada itu, suatu ketika Nabi huraikan ayat ini di hadapan para sahabat. Di antaranya Hadi bin Hatim, iaitu pemuka orang Nasrani telah memeluk agama Islam. Yang kemudian daripada itu, yang mana Nabi nyatakan bahawasanya ya orang-orang Yahudi Nasrani Ahlul Kitab telah menjadikan pemuka-pemuka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Lalu Hadi bin Hatim pun kata, ya Rasulullah, sepanjang pengetahuan saya duduk dalam agama Nasrani tak begitu. Lalu Nabi bertanya pula, ya, bukankah keputusan daripada pendeta itu sama kuatnya dengan keputusan daripada Allah?
Lalu Adi bin Hatim kata, ya Rasulullah, kalau demikian memang betul apa yang dikatakan oleh pendeta mesti hendaklah diterima dengan sebulatnya, walaupun gamak bukan datang daripada Allah. Lalu Nabi pun bersabda, itulah dia yang dikatakan ya menyengutukkan akan Allah. Baik, kemudian daripada itu wabil walidaini ihsana, dan terhadap dua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Bila kita sebut sahaja ihsan, maka terkandunglah di sana ya hormat dan juga khidmat. Ihsan itu hormat dan juga khidmat. Tidak cukup kita ya hormat dengan kedua bapa, ibu bapa kita, tapi hendaklah kita khidmat pun wajib juga. Hormat ni kalau kita ya selalu saya duduk kat depan tu, tiba-tiba anak saya nak lalu depan saya, dia akan beri hormat, dia tundukkan sedikit kepala, itu maknanya hormat. Tetapi tak cukup hormat saja, hendaklah kena khidmat pula terhadap dua ibu bapa. Gamak kalau dia sudah lanjut usia, tidak mampu bergerak, maka anak hendaklah ya berkhidmat dengan kedua ibu bapanya tadi, yang mana ya jasa ibu dan bapa tidak boleh dibayar dengan wang ringgit. Jasa hendaklah dibayar dengan jasa juga. Yang kemudian daripada itu, kalau kita lihat susunan ayat ini, Tuhan Allah sebutkan hormat kepada dua ibu bapa ini tempatnya sesudah daripada ya menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pentingnya dalam kehidupan kita, ditakdirkan oleh Allah yang mana kedua ibu bapa tadi telah diberi oleh Allah Rahman dan juga Rahim dalam diri mereka terhadap anak-anak. Kita tidak mengetahui ibu bapa bagaimana cinta terhadap kita, tetapi apabila kita sudah mempunyai anak, barulah kita mengetahui pula bagaimana ya kita cinta terhadap anak-anak kita. Semasa mengandung bagaimana begitu punya berat sekali ya ibu kita mengandungkan kita, sehingga apabila ya dalam mengandung itu dalam keadaan sulit dan sukar, tidak kurang bapa pun walaupun dia tak mengandung, tapi dengar saja isteri sakit tak mengandung, panggil mak bidan, dia duduk depan pintu bilik tu gamak, ulang alik nak tunggu berita daripada ya mak bidan. Apabila mak bidan beritahu anak lahir, maka dia bukan main gembira bersyukur. Kemudian daripada itu, isteri kita tadi dalam keadaan yang cukup payah, sulit dan sukar, tapi tengok anak cukup, dia punya anggota sifat dia, maka dia pun senang hati. Gamak, sebelum raya saya cerita dah, di mana orang rumah saya tuan, kalau lahir saja anak pertama, yang pertama sekali yang dilihat dia apa dia? Mata, dua-dua belah mata dibuka. Sampai 11 orang begitulah orang rumah saya. Sebab apa? Dia takut anak saya nanti jadi sebagaimana saya, iaitu sebiji mata tak nampak, sebagaimana yang sahabat tahu sebelah sini, ni sebelah kiri saya tak nampak. Tapi saya anggap sahabat-sahabat yang duduk depan saya ni mata cukup dua, saya rasa macam saya. Tapi apabila saya alami sesuatu, barulah saya tahu saya kekurangan. Tang mana tuan? Kalau orang datang daripada sini, saya tak pernah terperanjat. Tapi kalau orang datang daripada sebelah sini, kadang-kadang saya terperanjat gitu. Kenapa sebabnya, Haji? Sebab saya tak nampak orang datang belah-belah sini. Yang saya nampak kalau orang datang belah sini. Kalau saya duduk depan begini, saya nampak semua sekali. Tapi kalau datang pada belah sini, maka kadang-kadang saya terperanjat sebab saya tak nampak. Itulah kekurangan ya mata, hanya sebiji sahaja. Tetapi kita tidak mengetahui, saya sendiri tidak tahu di manakah Tuhan Allah beri kelebihan kepada saya. Baik, itu dia maknanya terhadap dua orang ibu bapa hendaklah kita berbuat baik. Kemudian daripada itu, kegembiraan ya ibu dan bapa ini bila masanya?
ketika waktu tua sebenarnya, ya. Apabila anak-anak berjaya, ibu dan bapa bukan main cukup gembira dia apabila melihat anaknya mempunyai kelebihan yang Tuhan Allah berikan. Mungkin kadang-kadang ada diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, kadang-kadang diberikan oleh Allah kekuatan tubuh badan pada anak dia, kadang-kadang diberi oleh Allah ya harta benda, maka itu menjadi sebab kegembiraan kepada dua ibu bapa kita. Pengalaman saya, mungkin saya cerita juga bab ayat di bawah ni belum kita hurai, ayat ni kita hurai. Di mana tempat saya di Semanggul dahulu, ya, tahun 50-an, 60-an, saya lahir tahun 51. Jadi semasa duduk di Semanggul tu sampai umur 11 tahun, saya sendiri dapat merasai cerita kegembiraan orang tua ni di tempat saya dulu, ya, yang mana ramai begitu, ribuan orang, banyak dia yang hantar anak tahfiz Quran hanya seorang, yang jadi doktor hanya seorang. Jadi pada waktu malam nak habiskan waktu isyak ni, tunggu waktu isyak. Sebab kalau tempat kita ni tiap-tiap malam boleh dikatakan ada saja majlis ilmu pengetahuan. Tapi tempat saya dulu, ya, tahun 50-an tak ada. Bapa saya mengajar juga, tapi orang datang kat rumah pakai lampu sentil sahaja. Ya, jadi kat surau ni gelap, geslin pun tak pakai. Kalau pasang geslin ada keramaian, sembelih lembu ke kambing ke baru nak pasang geslin. Kalau sembahyang biasa isyak maghrib ni pakai lampu sentil. Nak tunggu waktu isyak ni lah yang saya cerita. Maka orang tua pun dengan kipasnya buka baju, ceritalah kelebihan anak. Yang situ cerita kelebihan anak, yang sini cerita kelebihan anak, yang tak ada kelebihan anak diam. Kadang-kadang kita jadi jemu jelak dengar orang puji anak, tapi orang yang puji tadi dia tak sedar orang jemu, dia tetap puji juga anak dia. Itulah kegembiraan ibu bapa pada waktu tua. Kesempatan kalau sekiranya, ya, ibu bapa kita meninggal dunia terlebih dahulu daripada kita, maka hendaklah kita banyakkan ya ampun dan memintakan ampun kepada Allah daripada dosa-dosa kedua ibu bapa kita. Itulah dia, ya, tugas daripada seorang anak terhadap kedua ibu bapa. Baik, kemudian daripada itu, wabizil qurba, dan kaum keluarga yang terdekat. Siapa dia kaum keluarga terdekat? Tentulah yang terdekat dengan kita ialah abang atau kakak atau adik seibu sebapa, ya, ataupun sebapa saja atau seibu sahaja. Itu saudara yang paling dekat dengan kita. Kemudian bapa saudara kita seibu sebapa dengan bapa kita, dan demikian juga dengan mak kita seibu sebapa atau sebapa saja atau seibu sahaja. Itulah keluarga terdekat. Kemudian daripada itu, keluarga terdekat juga anak saudara kepada bapa kita, yakni sepupu kita. Sepupu kita itu adalah saudara juga terdekat dengan kita, yang mana kita perhati dalam kehidupan kita ni biasanya tak lepas umpat keji. Walaupun kita kata saudara serumpun daripada datuk tadi, terbitlah pakcik kita, makcik kita, sepupu kita, pokoknya datuk kita, tapi umpat dan juga keji, cela dan puji memang berlaku kepada kita setiap daripada kita. Itu dia. Tapi yang anehnya, tang mana aneh dia? Yang anehnya, kalau sekiranya berlaku sesuatu kejadian yang tidak baik kepada sepupu kita, kepada pakcik kita, kepada makcik kita, walaupun kita marah dengan dia, tapi apabila terjadi sesuatu yang tidak diingini, kita pun merasa sedih, duka cita, kita pun ziarah, kita pun tengok dia. Inilah gamak pepatah Melayu ada mengatakan, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Kok mana pun kalau kita ada hubungan darah daging, maka ya tetap timbul cinta kasih, walaupun umpat keji tetap berlaku juga dengan saudara. Wabizil qurba tadi, wal jarizil junubi, dan juga jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh.
insya-Allah taala saya akan hurai akan datang kalau diizinkan oleh Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wal 'asri innal insana lafi husn illa alladziina aamanu was shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.